Sebab tu dalam kelompok Batiniyah, hatta yang di Malaysia ni pun, yang telah di-endorse oleh JAKIM, antara bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh kelompok ni ialah melakukan persetubuhan dengan isteri muridnya dengan fahaman sedang memasukkan ilmu secara batin kepada isterinya. Ini semua dakwaan karut lah. Ini semua nafsu semata-mata. Sebelum ini telah dijelaskan pandangan ahli sufi tentang kebolehan melihat Allah, dan ia telah mendapat bantahan daripada para ulama. Okay. Muka surat 14, bantahan daripada Ibnu Jauzi. Sebab Ibnu Jauzi ni dia antara yang terkedepan melawan hampir semua isu melibatkan kemelampauan kelompok sufi. Ibnu Jauzi membantah dakwaan ahli-ahli sufi yang mereka dapat melihat Allah dengan mata kasar di dunia. Bahkan lebih teruk daripada itu, segolongan ahli sufi pada zaman beliau mendakwa boleh menziarahi Allah, duduk dalam majlis Allah dan bersama dengan Allah. Dakwaan-dakwaan seperti ini kita jangan duk buat terkejut, memang duk ada pun. Bukan kata zaman Ibnu Jauzi, sekarang ni pun duk ada. Sekarang ni pun duk ada. Dan yang mengakui kata dapat tu bukan orang Arab, bukan orang yang duduk jauh pada bumi kita ni, pada tanah Melayu ni, memang orang Melayu kita pun yang duk mengaku benda-benda macam ni. Okey. Kemudian dia kata apa? Allah Azza wa Jal juga menziarahi mereka. Golongan ahli sufi tersebut dikenali di Iraq dengan nama golongan ahli batin ataupun batiniyah dan waswas. Malah golongan yang cenderung kepada lintasan fikiran. Kenyataan mereka di atas menurut Ibnu Jauzi merupakan kemuncak keburukan dan kekejian. Yang ni kita boleh tengok dalam kitab Talbis Iblis oleh Ibnu Jauzi sendiri, yang menyebutkan satu persatu problem kelompok ni. Kenapa suka pakai baju buruk, kenapa suka pakai baju compang-camping, kenapa suka itu, kenapa suka ini. Dan sebenarnya lagi banyak tulisan di tempat lain, bukan dalam Talbis Iblis saja. Antara benda-benda yang macam ni sebelum berlakunya dakwaan kata boleh tengok Allah, Allah datang jumpa dia, ziarah Allah Ta'ala, duduk semajlis dengan Allah Ta'ala. Benda-benda ni berlaku kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama yang membungkam ajaran ini, termasuk juga dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Ihsan Ilahi Zahir. Sebelum orang yang menuturkan perkataan ini, orang yang kata saya baru lepas bermajlis dengan Tuhan, tadi baru Tuhan mai ziarah saja, biasanya sebelum dia cakap macam tu, dia telah mengambil benda asing masuk dalam badan dia. Kebanyakan kitab sebut, hatta dalam kitab Ihsan Ilahi Zahir, apa yang dia orang ambil? Dia orang hashish, dia orang ambil ganja dulu. Dia orang bedah juga yang ni pun. Sebab tu benda ni tak pelik. Sebab tu kau tengok tokoh-tokoh sufi yang melampau dulu, sufi melampau, bukan tokoh sufi. Ni kena faham kataan yang saya sebut. Tokoh sufi yang dakwa dia sufi ke tidak kita tak tahu. Tengok macam Tok Bomo lebih kurang je. Okey. Biasanya dia orang ni ialah bai' hashish, penjual ganja dalam masa yang sama. Itu ialah benda normal yang ada. Orang nak marah-marah, tapi ini fakta sejarah. Tidak dapat disembunyikan. Sebab tu kita akan tengok dia orang boleh pergi pada lebih hebat lagi. Dia orang boleh liwat keledai depan orang, bukan dalam bilik. Liwat anak dara orang, liwat orang dalam bilik tu pun dah teruk. Ni liwat keledai depan orang. Siapa yang buat? Tokoh yang buat. Di mata masyarakat, tapi dia bukan tokoh lah. Kenapa boleh jadi macam ni? Sebab diganggu gugatnya pengambilan ilmu itu. Sebab apa tak boleh buat? Sebab dia ni orang yang kasyaf, orang yang tersingkap rahsia Tuhan. Dia tengah liwat tu, sebenarnya dia bukan tengah liwat, dia tengah tolong orang yang sedang kesusahan di tempat lain, tapi dengan cara dia liwat keledai tu. Ini semua takwil batil. Ini semua takwil yang batil. Sebab tu dalam kelompok Batiniyah, hatta yang di Malaysia ni pun, yang telah di-endorse oleh JAKIM, antara bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh kelompok ni ialah melakukan persetubuhan dengan isteri muridnya dengan fahaman sedang memasukkan ilmu secara batin kepada isterinya. Ini semua dakwaan karut lah. Ini semua nafsu semata-mata. Cuma nak kata kenapa ada orang biarkan? Kerana tertipu dengan istilah-istilah yang hebat. Dan dalam masa yang sama telah di sugar coating dengan ganja yang tak diberitahu ganja, minuman yang telah ada arak dalamnya, dan jampi serapah yang ada unsur sihir padanya.
Tak akan boleh lari. Tak akan boleh lari daripada benda ni. Tuan-tuan carilah di mana-mana, tuan-tuan tengoklah, unsur ni memang ada. Dia tak akan bebas. Sebab tu kelompok-kelompok sesat yang melampau, dia ada unsur itu. Dia ada unsur itu. Kalau dia kata amal zikir ni tak load badan kita, orang tembak peluru tak load, orang pukul besi peluru tak load, apa semua, amal zikir ni, zikir tu bukan zikir untuk bagi tubuh kebal, tapi zikir untuk jemput satu jin khadam yang duduk dekat dengan kita. Itu sebenarnya. Dia tak lebih, dia di depan surface nampak macam okey lah, tapi di belakang ianya penuh dengan kebatilan. Sebab tu ada satu orang, saya tak nak cerita lah, ni satu orang yang datang jumpa saya dan dia mengaku dia meninggalkan amalan tarikat kelompok tertentu ni di Malaysia ni. Dia kata dia join satu orang Tok Syekh ni. Tok Syekh ni memang hebat di mata pengikut dia. Bahkan yang mengikutinya ialah sebahagian asatizah yang agak terkenal di Malaysia ni. Saya tak nak sebutlah nama tu. Sebut jadi penat saya nak bergaduh dalam media sosial pula. Okey, tak nak sebut. Okey. Cuma dia dah keluar daripada kelompok tu. Dia kata setiap kali dia pergi jumpa Tok Syekh ni akan suruh zikir dulu, baru akan boleh muzakarah dengan dia, muzakarah ilmu. Zikir tu dalam tempoh yang agak lama. Tapi satu je syarat Tok Syekh tu bagi. Waktu zikir jangan buka mata, pejam. Yang menghadiri majlis tu termasuklah beberapa orang tokoh-tokoh yang dikenali lah di negara kita ni. Saya tak nak sebutlah siapa dia tu. Okey. Tokoh-tokoh agama lagi, bukan tokoh-tokoh penyanyi apa semua, bukan. Ni tokoh-tokoh agama. Sehinggalah dia ada rasa something. Setiap kali pergi nak kena ada amalan ni. Apa sebenarnya di belakang tu? Bila mana dia, ni cerita dia lah. Kalau tipu dia, tipulah. Okay, tapi dia dah tinggalkan lah, amalan tu dia dah tinggalkan dah. Dia ada rasa something yang tak kena pada badan dia. Hari tu dia nak memberanikan diri untuk dia buka mata. Waktu zikir tu tengah climax. Bila mana dia buka, yang berada di belakang guru tu, Tok Syekh tu, ialah satu lembaga bertanduk siap apa semua, macam hantu lah kata, yang sedang pegang kepala anak urik ni. Maknanya itu ialah pengamalan sihir. Tapi yang pakai tu dengan piah tajamnya, dengan serban 3-4 lapisnya apa semua. Sebab tu orang tak nampak dia sebagai kelompok. Tapi orang tak berani sanggah dia sebab orang rasa dia ni ialah orang yang kasyaf. Ini merosakkan pengambilan agama tu sendiri. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi yang dia sebut. Menurut Ibnu Jauzi, jika dikatakan boleh melihat Allah Azza wa Jalla di dunia, sudah tentu ia tidak sunyi daripada sama ada berlaku dalam bentuk Allah menjelma ke dalam sebahagian makhluk atau menjelma dalam bentuk kejadian manusia. Jika begitulah kedudukannya, bermakna wujud penyerupaan Allah dengan para makhluknya, padahal Allah itu maha suci daripada perkara tersebut. Maknanya adanya unsur hulul dan ittihad, bergabungnya Allah Ta'ala dengan zat tertentu, ataupun zat tertentu tu pergi bergabung dengan Allah Ta'ala membentuk penjelmaan yang baru. Ini tak lebih dan tak lain daripada dakwaan-dakwaan yang batil.